Ada satu isu yang kalau menang nampak kecil lah. Kalau seri ataupun kalah, dia akan jadi satu isu besar untuk klub sebesar Liverpool kan. Isu leaking di bahagian tengah tu. Banyak orang kata Manchester United dia yang torn apart di bahagian tengah kan. Tapi banyak klub yang boleh menembusi Liverpool daripada tengah. Kenapa aku rasa macam pilihan aku dengan pilihan Hang ni mesti nak sama ni kat bahagian tengah. Kita tengok Luton. Sebelum ni kita tengok Luton di laman mereka sebagai Kenilworth Road, boleh menembusi Liverpool. Kita tengok Fulham pakai Willian, Andres Pereira dengan Deco Dovarit untuk menembusi bahagian tengah, sehingga kan Trent terpaksa masuk untuk menguatkan bahagian tengah kan, walaupun mereka ada beberapa new addition, Endo, Szoboszlai, Gravenberch. So aku nak pemain midfield. Aku tak tahu apa yang Hang fikir sekarang, tapi aku ada satu nama. Aku rasa sama ni. Satu nama. Sekejap. Spanish. Xabi Alonso. Aduh, sama lah tu. Xabi Alonso. Yes. Kalau ada Xabi Alonso, yes, aku setuju. Satu forward passes daripada bahagian tengah tu tak ada lah terlalu bergantung harap pada Trent seorang, sebab range of passes Xabi Alonso macam mana pula kan. Dan Liverpool juga boleh terus-terusan scores worldy daripada luar kotak penalti dengan keupayaannya. Dan juga aku imagine Kish, long balls dia yang ke corner flag tu, Salah dengan Luis Diaz yang kejar, ataupun Diogo Jota yang kejar, ataupun Darwin Núñez yang kejar, terrifying. Dia macam ni Faiz make no mistakes, aku peminat besar Alexis McAllister. I think he's a sensational football player. Tapi aku juga realistik untuk terima hakikat bahawa dia bukan the finished product dan dia bukan berada di tahap peak Xabi Alonso lagi. Secara teori, Liverpool nak mainkan chaos football dengan barisan serangan yang akan menyerang aggressively, fullbacks yang akan attack aggressively, dengan two number 8s yang akan attack aggressively. Tak kisahlah kalau Szoboszlai dengan Curtis Jones ke, Harvey Elliott ke, Gravenberch ke, Gakpo ke. Tapi point is, two number 8s yang sangat agresif. So mereka memerlukan seorang sitting midfielder untuk bukan sekadar protect the back, centre back partnership, tapi juga untuk dictate the tempo of the game. Dia jadi the fulcrum dekat bahagian tengah. Dialah yang control pace of the game. Dialah yang memberikan dia operasi dia seorang-orang peranan Tom Brady, peranan seorang quarterback dalam sebuah pasukan kan. They need a player like that. And obviously McAllister was signed for that purpose. McAllister adalah pemain tersebut. Tapi berdasarkan situasi sekarang, kalau dapat an upgrade over McAllister in the form of Xabi Alonso, aku rasa Klopp pun akan ambil. I think it brings an immense amount of stability kepada midfield Liverpool. So yang tu aku setujulah, Xabi Alonso. Menarik. Sebab apa kita tak ambil Stevie G? Sebab Stevie G memang banyak goal scoring. Tapi lagi fitting sekarang. Liverpool tak ada masalah nak score. Ketandusan peranan Stevie G tu, diorang tak ketandusan. Lain cerita kalau dia tak sign Szoboszlai, then maybe. Maybe. But right now, they have more than enough players. Apa yang mereka perlukan adalah a bit of control, a bit of composure. Dan Xabi Alonso ni godfather of control and composure kan. So Xabi Alonso lah pilihan bersama lah. Okay, nombor 2 ini nombor 2 Arsenal. Siapa? Hang terangkan dulu siapa. Aku nak tengok sama ke tak kita punya pilihan ni. Dia macam ni Faiz. Kalau dalam pasukan Arsenal ni ada banyak posisi yang aku rasa mereka dah solid. Aku rasa in midfield, I really like diorang punya dynamics di bahagian tengah pada ketika ini. Aku suka dynamics yang mereka ada di bahagian belakang. Kalau semua player fully fit, that's a decent defensive unit dengan squad depth yang agak decent juga. Goalkeeping tu okay, 50-50. Okay. Tapi the one thing yang aku rasa Arsenal could really use is an incredible goal scorer. Someone yang akan overperform XG dia by 5 atau 6. Dan dalam sejarah Arsenal ni Faiz, banyak pemain yang kita benci. Macam Martin Keown ni semua aku benci bila aku membesar dulu. Dulu.
Tapi ada satu Sekarang kawan lah pentingnya. Sekarang dah kawan dah sebab dia dah damai Astro banyak kali dah. Tapi ada satu pemain Arsenal ni yang hang benci Arsenal ke, hang layan Arsenal ke, semua orang tak boleh tak boleh tak nak boleh, deny dia akan tetap sayang pemain ni. Thierry Henry. Ada Thierry Henry. Ini dia. Thierry Pemain Henry. yang kita mahu bawa masuk. Hang setuju? Setuju. Henry. So aku dah explain, aku dah describe siapa yang kita akan bawa masuk. Hang explain kenapa Henry. Kenapa Dia, bukan Sylvain Wiltord ke? Aku suka falsafah dia ketika bermain. Dia yang membuka mata aku tentang penyerang. Ada satu komen yang dia buat tentang Erling Haaland. Kenapa Erling Haaland bukan finished product? Dia kata seorang striker tidak boleh merajuk kalau dia tak terima servis. Kadang-kadang dia kena check diri dia balik. Macam mana dia membuatkan diri dia availability diri dia sendiri untuk orang-orang lebih mudah untuk menjumpai dia. Dan Thierry Henry adalah seorang yang walk the talk lah. Dia bukan pandit yang masa dulu main hang tak buat pun, lepas tu sekarang orang nak cakap kan. Masa dulu dialah top chance creator Arsenal, dialah top scorer Arsenal, dan dia ada silky smooth movement dia tu yang membuatkan mahal. Dia kata macam ni, dia kata sometimes orang ingat benda tu talent, tapi sebenarnya itu very hard work behind the scene untuk dia jadi smooth macam tu. Jadi ini adalah seorang goal scorer yang bukan sekadar goal scorer saja. Kita tahu Arsenal sekarang ni main dengan swagger, cuba untuk push dekat atas, cuba untuk kalau nak commit professional foul pun foul dekat kawasan lawan dan bukannya kawasan diri sendiri. Cuba untuk concede as less serangan as possible lah, sebab Aston Villa pun ada 2 kali serangan yang ketika mereka menang dengan Arsenal tu di separuh masa pertama. Dan aku rasa kalau dapat gol-gol daripada dia ni, boleh main tight space, boleh main. Kalau player-player lain injured, kiri boleh main, kanan boleh main. Nak dia buat apa? Dia boleh buat semua untuk hang. Ya? Bukan nak kata Gabriel Jesus tak sesuai untuk Arsenal ke apa kan, make no mistake sekali lagi, tetapi kalau Henry main dalam squad Arteta ni, Kish, aku rasa by now dia orang memang league leaders lah. League leaders. Ya, aku setuju. Aku rasa Arsenal ada attacking department yang respectable. Goals diorang kongsi the burden. It's shared across a bunch of players. Kecuali minutes lah, aku rasa Arteta memang kena bagi rehat sikit dekat Saka. Correct. So tapi itulah isu aku dengan Arsenal is sometimes when you want to win multiple trophies, hang perlukan player yang contoh, kalau ada satu peluang yang dihidangkan dan peluang tersebut mungkin nilai expected goals dia mungkin 0.1 ataupun 0.15. Tak cukup satu pun lah. 0.15, pemain yang ada dalam situasi tersebut perlu menjaringkan peluang tersebut. Majoriti pemain, kalau peluang yang dihidangkan tu half chance, 50%, 0.5 XG dia boleh score. 0.1, 0.2 ni kadang-kadang dia tak. Tapi the great players, peluang dengan probability jaringan yang rendah pun dia akan convert. And Thierry Henry was one of those. Begitu bahaya. Hello gang. Untuk Bola Itu Live sekarang ni, sedutan-sedutan menarik daripada setiap episod korang boleh tonton di YouTube Astro Arena. Tapi kalau nak tengok episod penuh ataupun nak dengar episod penuh, korang boleh tonton di Astro Go ataupun dengarkan audio penuh episod Bola Itu Live di platform Shock dan juga Spotify.